Kemahiran proses sains tahap 2. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Okey, bertemu lagi pada video kali ini berkenaan dengan topik kemahiran proses sains. Pada hari ini kita akan melihat salah satu kemahiran proses sains, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baiklah, apa maksud kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa? Baiklah, maksudnya ialah kemahiran yang memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz dan isi padu serta berat mengikut urutan masa. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, biasanya menggunakan perhubungan ruang dan masa ini adalah seperti kajian melihat bagaimana pertumbuhan anak pokok contohnya. Berapa lama anak pokok itu membesar dan berapa lama ketinggian anak pokok itu dicapai. Itu salah satu bagaimana kita nak mengkaji perhubungan antara ruang dan masa. Okey. Kita lihat gambar rajah yang disediakan di sini ada sebatang aiskrim kon. Okey. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Selama 20 minit. Okey. Okey. Jadi, murid-murid kena berfikir, apakah yang akan terjadi kepada aiskrim itu jika diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Okey. Untuk pengetahuan anda, perubahan bentuk dan saiz aiskrim itu, okey, perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Ini kena ingat perubahan parameter. Okey. Tahukah anda apa akan jadi? Mungkin anda mengatakan aiskrim itu akan mencair. Aiskrim itu semakin mengecil. Okey. Itu adalah ramalan daripada murid-murid lah. Okey. Jadi kita tengok apa akan jadi. Apabila selang 20 minit, kita dapati bahawa aiskrim itu mencair. So, bermakna aiskrim itu mencair daripada bentuk asal ke bentuk yang lain. Adakah dia masih sama dengan bentuk asal atau tidak? Okey. Jadi, untuk melihat bagaimana kita nak menulis, okey, menulis kemahiran mengaitkan perhubungan ruang dan masa ini adalah cara seperti yang berada di bawah ini. Okey, yang berada di bawah ni. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Nampak tak? Kenapa yang dikatakan perhubungan ruang dan masa itu berlaku? Sebab bila kita melihat, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim yang asalnya besar menjadi tidak sekata. Maksudnya mencair. Faham kan? Jadi, apabila dia mencair, saiznya akan mengecil. Itu yang dikatakan kenapa aiskrim itu berubah apabila diberi masa 20 minit diletakkan di bawah cahaya matahari. Okey. Jadi, di sini kita lihat kenapa dikatakan perhubungan ruang dan masa bila kajian yang diberikan itu mestilah berpandukan masa yang ditetapkan. Maksudnya masa yang ditetapkan untuk melihat perubahan aiskrim itu adalah selang 20 minit. Yang ini. Okey. Okey. Selain daripada aiskrim tadi, kita akan lihat salah satu contoh
uh, eksperimen yang ada dalam buku teks anda semua. Itu eksperimen berkenaan doh dan masa. Untuk pengetahuan anda, eksperimen ini adalah daripada hasil tulisan Cikgu Ramadan. Okey, Cikgu Ramadan yang uruskan semua buku teks tajuk-tajuk tertentu di dalam ini. Okey. Jadi untuk doh dan masa ini kita nampak sama-sama membacalah Ali mengadunkan tepung bersama yeast lalu membentuk ada tertinggal M situ. Membentuk doh seperti yang digambarkan di bawah. Tahu doh? Tahu tak anda apa itu doh? Apakah perubahan bentuk dan saiz doh selepas 30 minit? Untuk pengetahuan anda, doh yang anda lihat di sini tak sama seperti doh yang di dalam buku teks, tetapi sebenarnya hampir sama. Untuk pengetahuan anda juga, doh ini adalah salah satu proses bagaimana kita nak buat donat, kita nak buat roti. Okey. Jadi untuk membuat roti ni, untuk menjadikan dia kembang, alamak dah bagi tahu dah. Okey, untuk menjadikan dia membesar, tepung ni mesti dicampurkan dengan yeast. Yeast ini adalah sejenis apa yang kata sejenis mikroorganisma juga, yang baik lah, bukan yang jahat, yang bertindak membentuk doh tersebut. Okey. Soalan dia, apakah perubahan bentuk dan saiz doh selepas 30 minit? Okey, selepas 30 minit. Okey. Tahukah dah apa akan jadi pada doh tersebut? Okey. Apabila masa bertambah, doh akan mengembang dan semakin membesar dari saiz asalnya. Untuk pengetahuan anda, pembuatan roti ataupun pembuatan yang berkenaan makanan berasaskan tepung, contohnya donat, mereka ada campur yeast. Yeast tu adalah untuk mengembangkan tepung itu. Dan apabila kembang, sebab itu awak nampak donat tu besar-besar. Kalau tidak campur dengan yeast, donat tu akan tetap kecil seperti mana yang dibentukkan. Jadi apabila kita letak yeast, dia punya proses pengembangan tu sangat cepat dan ketara dia akan berubah bentuk menjadi lebih besar. Okey. Jadi hasil pemerhatian di sini, hasil kita bincang bersama tentang doh ini, apabila masa bertambah, doh akan mengembang dan semakin membesar daripada saiz asalnya. Itu adalah jawapan bagi kemahiran perhubungan ruang dan masa. Okey. Apabila masa bertambah, ingat masa dia dah bertambah, doh akan berkembang ataupun mengembang, dikembang dan semakin membesar dari saiz asalnya. Jadi kita nampak dia tetap berkaitan dengan masa. Okey. Masa ni adalah salah satu benda keyword dia untuk kemahiran perhubungan ruang dan masa. Jadi masa ni melibatkan jam, minit, ruang yang diberikan itu adalah di antara masa itu. Okey. Alright. Setakat itu sahaja untuk satu sahaja kemahiran proses sains kita pada hari ini. Kalau ada sambungan nanti, saya akan beritahu lagi. Okey. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Okey. Salam berjumpa lagi di lain masa. Okey. Bye. Assalamualaikum.